Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi dalam siri yang kedua tentang kisah para anbiya, para rasul, yang mana pada siri yang lepas kita telah membincangkan tentang kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Adam alaihi salam. Dalam perbincangan kisah-kisah Nabi Allah, Nabi Adam, kita telah bincangkan tentang beberapa aspek poin penting seperti adakah Nabi Adam itu rasul ataupun nabi, perselisihan para ulama yang berkaitan dalam isu tersebut, dan kita juga telah membincangkan tentang kisah-kisah berkaitan Nabi Adam dan puteranya Habil dan Qabil. Dan hari ini insya-Allah kita akan menyambung lagi kuliah pengajian kita, yang mana kita hari ini bersiaran langsung dengan sahabat-sahabat kita daripada Zoom, dan kita juga bersiaran secara live di Facebook menerusi laman Global Ihsan, Pertubuhan Kebajikan, sebuah NGO kebajikan, kita bersiaran di situ. Saya juga telah sharekan tentang live kuliah tersebut di Facebook, dan kita juga bersiaran secara live di Instagram saya, Dr. Kamilin Jamilin Official. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan bertemu lagi daripada wadah-wadah ini. InsyaAllah kita akan bersiaran, dan moga-moga Allah menyebar luaskan manfaat kita hari ini, dan moga-moga juga Allah memberikan ganjaran kepada penganjur kelas kita pada malam ini. InsyaAllah moga ia akan menjadi saham jariah buat mereka, dan juga akan menjadi saham ilmu bermanfaat yang mana mereka ini merupakan asbab kepada pengajian seperti apa yang kita sedang bersama pada kali ini dapat dijalankan. Baik. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyambung lagi kisah pengajian Nabi Allah yang seterusnya. Okey. Cuma mungkin daripada kelas IG lah, mungkin kita tak dapat untuk nak sharekan ada beberapa bentuk skrin. Tapi insya-Allah hari ini kita akan sambung kepada Nabi Allah yang seterusnya, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Setelah kita membincangkan tentang Nabi Allah Adam, kita berbincang tentang Nabi Idris. Baik, bagi sahabat-sahabat yang berada di Zoom, saya tak pasti jika di Facebook juga boleh melihat satu gambar ataupun carta para anbiya yang telah saya lukiskan menerusi PowerPoint. Di hadapan tuan-tuan dan puan-puan semua, kita ada silsilah keturunan para nabi yang saya telah buat. Di situ kita boleh melihat keturunan daripada zaman Nabi Adam. Kemudian ada anaknya Nabi Syith. Kemudian Nabi Syith ada anak yang bernama Anush. Anush ada anak bernama Qainan. Qainan ada seorang anak bernama Mahlail. Mahlail ada seorang anak bernama Yarid. Dan Yarid ada anak yang bernama Khanuh. Yang Khanuh inilah Nabi Allah, Nabi Idris alaihissalam menurut sebahagian para ulama rahimahullah. Jadi Khanuh mempunyai anak nama Matushalah. Dia nama-nama ni kadang-kadang dia boleh dipronounce dengan pelbagai sebutan. Ada yang kata Matushalah, ada yang kata Matushalah. Dia depend bahasa purba kan. Dan Matushalah ni dia ada anak yang nama Lamik, dan Lamik ada anak yang bernama Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Baik. Jadi itu adalah silsilah keturunan para anbiya. Jadi kita hari ini Nabi yang kedua yang akan kita bicarakan bersama pada kali ini, iaitu Nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Idris sebenarnya adalah seorang Nabi yang tidak banyak diceritakan tentang kisahnya di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita bincangkan apa yang telah kita sebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muaz, ahlan wa sahlan. Baru balik dari kedai. Okey. Nabi Allah Idris ni tak banyak kisahnya. Kita kalau nak kenal ataupun nak tahu tentang kisah-kisah para anbiya, antara sumber ni kita pernah sebutkan dalam mukaddimah yang pertama sekali, sama ada sumber itu daripada sumber wahyu kita, iaitu daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi.
ataupun sumber tersebut diriwayatkan daripada athar-athar para ulama seperti para sahabat, para tabi'in dan seterusnya menerusi sumber Israiliyat. Jadi sumber Israiliyat juga adalah merupakan sumber kepada pengajian sirah para anbiya. Sebab kenapa? Sebab dalam sumber-sumber Israiliyat seperti yang diceritakan di dalam kitab-kitab Yahudi ataupun Nasrani ada mengandungi kisah-kisah para nabi, sebab kita berkongsi daripada sudut kita ni adalah agama samawi, iaitu agama yang berasalnya diturunkan kepada para anbiya dan rasul, tetapi kemudian apabila mereka telah melakukan tahrif ataupun penyelewengan, maka di situlah Allah Azza wa Jalla mencela mereka. Tetapi dalam agama kita tidak salah untuk nak kita menggunakan sumber Israiliyat, tetapi dengan ada kaedah-kaedah dan syaratnya. Seperti sumber Israiliyat, Nabi SAW kata hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah, sampaikanlah daripada Bani Israel, tak ada masalah. Tetapi kat situ ada guideline dia, apa yang tiada sanggahan daripada agama kita, daripada syariat kita, maka di situ terletak tentang keharusan untuk kita meriwayatkan kisah-kisah tersebut. Manakala yang bertentangan, yang ada kemungkaran daripada sudut-sudut kisah itu, maka ia akan diperjelaskan dan juga ia telah dicantas oleh para ulama dan para sejarawan Islam. Baik, jadi kat sinilah kita tengok banyak sumber-sumber Israel yang diriwayatkan juga dalam kitab-kitab tafsir. Kita akan mendapati kitab-kitab tafsir seperti tafsir Imam At-Tabari, tafsir Ibnu Abi Hatim, dan ramai lagi para mufassirun yang mereka menyebut tentang kisah-kisah Israiliyat. Jadi saya tidak bersetuju dengan pandangan mereka yang seolah-olah menyahkan Israiliyat ini secara total, sehingga melihat Israiliyat ni satu sumber yang langsung tidak boleh dipakai. Itu bukanlah manhaj para ulama mufassirun salaf terdahulu. Bahkan kita tengok kitab-kitab mereka dipenuhi juga dengan perbahasan-perbahasan Israiliyat, cuma tinggal untuk nak pengkaji-pengkaji, untuk nak membezakan, mengkaji dan sebagainya. Itulah apa yang diajar oleh guru kami Syekh Dr. Musa'id Al-Tayyar ketika saya dulu belajar di Universiti Riyadh, King Saud Riyadh, dalam subjek usul tafsir bersama dengan beliau. Baik, pada hari ini kita akan mula dengan kisah Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris, kita tak dengar banyak ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Tetapi ada 2 ayat sahaja yang menceritakan tentang Nabi Idris di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Maryam ayat 56 sampai ayat 57. Ini the only 2 ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Idris. Allah Azza wa Jalla kata apa? Firman Allah, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Apa Allah kata? Wadhkur fil kitabi Idris, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Itu the only ayat yang Allah sebut tentang Nabi Idris alaihissalam dalam surah Maryam. Allah Azza wa Jal dia puji Nabi Idris. Allah sebutkan sifat Nabi Idris dengan gelaran kenabian dan orang yang sangat membenarkan, seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat segera dalam membenarkan seruan Allah. Dan Nabi Idris alaihi salam, nama lain dia adalah Khanuh. Tadi kita dah sebutkan Khanuh, yang merupakan jalur nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama. Dia adalah keturunan Adam yang pertama kali diberikan kenabian setelah Nabi Allah Adam dan juga Syith alaihi salam. Kalau siri yang lepas kita telah sebutkan tentang khilaf ulama, siapakah Rasul yang pertama? Walaupun sebagian ulama mengatakan Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salam, yang kita akan dengar kisah Nabi Nuh selepas ini, yang mana Nabi Nuh datang selepas daripada Nabi Idris. Jadi sama ulama kata Nabi Idris dan Nabi Adam ni dia bukanlah daripada sudut kerasulan, yang means zaman mereka ini belum muncul syirik.
Tetapi Nabi Adam diutuskan untuk nak mengajar manusia, Nabi Idris kemudiannya diutuskan juga untuk nak menyampaikan syariat, menyambung syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Adam. Itu pandangan sebahagian daripada para ulama. Ibnu Ishaq menyebutkan bahawa kelebihan ataupun simbolik Nabi Idris ini, dia adalah orang yang pertama sekali menulis menggunakan mata pen ataupun pena. Okay. Nabi Idris, walaupun kita dengar tadi Nabi Idris ni dia selepas beberapa generasi selepas Nabi Adam alaihissalam, tetapi dia dikatakan hidup bersama dengan Nabi Adam selepas 380 tahun. Dia hidup, maksudnya selepas Nabi Adam ni 380 tahun. Sebahagian ulama mengatakan bahawa ada dalam sebuah hadis bila Nabi SAW ditanya tentang satu tulisan di atas pasir, maka beliau bersabda, dulu ada seorang Nabi yang menulis dengannya maksudnya ada orang yang menulis di atas pasir itu, yang dimaksudkan para ulama dalam hal tersebut adalah Nabi Allah Idris. Dan kemudian Allah kata, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkat Nabi Idris ini ke satu martabat yang tinggi, iaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayatkan Bukhari dan Muslim ataupun As-Sahihain, menerusi hadis kisah Nabi yang sedang melakukan Isra' dan Mi'raj. Nabi SAW merentasi ataupun melintasi Nabi Nuh yang berada di langit keempat. Okay. Tetapi kalau kita tengok tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ketika dia membahaskan tentang aspek ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, orang kata apa yang dimaksudkan Allah telah mengangkat Nabi Idris ini ke satu tempat yang tinggi. Okey. Jadi Ka'ab dia ada jawab, dia kata sebab ada Ibnu Abbas dia pernah bertanya kepada Ka'ab, la'allahu mungkin Ka'ab al-Ahbar yang banyak mengambil daripada sumber-sumber Israiliyat. Ka'ab kata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada Idris, setiap hari aku mengangkat amalanmu ibarat amalan semua keturunan Adam alaihissalam. Mungkin orang yang dimaksudkan ialah orang-orang yang berada pada zaman dia. Dan aku ingin engkau, Allah kata, aku ingin agar engkau menambah amalanmu. Maka kekasihnya daripada kalangan malaikat datang kepada Nabi Idris dan berkata, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku begini dan begitu. Maka berikanlah alasan kepada malaikat maut agar aku dapat menambahkan amalan. Maksudnya Nabi Idris kata, bagi tahu kepada malaikat maut, jangan cabut nyawa aku dulu. Biarlah aku tambah lagi amalan yang dikehendaki Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat tersebut pun dibawa Nabi Idris, dia letakkan pada kedua sayapnya dan dia naik ke langit. Bila sampai ke langit keempat, bertemu dengan malaikat maut yang masa itu tengah bersandar. Jadi malaikat yang bersama dengan Nabi Idris, dia pun dia pun bagi alasanlah kepada malaikat maut dengan apa yang Nabi Idris pesan, maksudnya jangan cabut dulu nyawa Nabi Idris ni. Malaikat maut tanya, mana Idris? Malaikat yang bawa Nabi Idris tu kata dia berada di atas belakangku ini. Dan malaikat maut pun kata, sungguh menghairankan, aku diutuskan untuk dan diperintahkan untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Maksudnya dia kata Allah perintahkan malaikat maut ni untuk nak cabut nyawa Nabi Idris dekat langit yang keempat. Tapi masa tu malaikat maut tertanya, macam mana aku dapat mencabut nyawa Idris di langit keempat sedangkan Idris itu berada di bumi? Tiba-tiba qadarullah, Idris itu dibawa oleh malaikat tu sampai naik ke langit keempat, dan ketika itu juga malaikat maut pun mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. So sebahagian daripada mufassirin mentafsirkan kisah ini kepada ayat yang kita katakan tadi, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, iaitu kami telah mengangkat Nabi Idris itu ke satu tempat yang tinggi, maksudnya ke satu langit keempat yang tinggi yang tadi kita kata tempat dicabutnya nyawa Nabi Idris alaihissalam. Dan itu juga apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim ketika mentafsirkan ayat tersebut.
kisah yang sama, apa yang diceritakan bahawa masa tu Nabi Idris tanya kepada malaikat, tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi baki nyawa aku? Berapa lama lagi aku boleh hidup? Jadi malaikat pun tanya kepada malaikat maut, masa tu Nabi Idris ada bersama dengan dia. Dia tanyalah berapakah baki umur Nabi Idris alaihissalam yang masih tersisa. Malaikat pun mau jawab, aku tak tahu sebelum aku melihatnya. Maka bila malaikat melihat sisa umur Nabi Idris, malaikat maut pun kata, sesungguhnya engkau bertanya kepada seorang yang umurnya hanya tersisa sekelip mata lagi. Jadi ketika malaikat maut melihat kepada Nabi Idris yang berada di bawah sayapnya, ternyata Nabi Idris telah meninggal dunia kerana nyawanya telah dicabut oleh malaikat maut. Ini semua adalah termasuk dalam kisah Israiliyat, yang mana kisah Israiliyat ini dihukumkan oleh Ibnu Kathir rahimahullah. Dia kata Israiliyat yang diriwayatkan ini mengandungi kemungkaran. Tapi kita akan jumpa kisah-kisah sebegini wujud di dalam kitab-kitab tafsir, perbahasan-perbahasan tafsir, itu dari sudut penceritaan. Okey. Jadi itu antara kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Tapi ada juga sebahagian para ulama mentafsirkan ayat wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Hasan al-Basri dia kata maksudnya Nabi Idris telah diangkat pernah diangkat ke syurga. Itu juga sama-sama riwayat yang kita taklah boleh pastikan sama ada kesahihan riwayat tersebut betul ataupun tidak. Tetapi itulah apa yang dikisahkan tentang kisah Nabi Allah Idris alaihissalam. Kisahnya tak banyak, tetapi itulah sedikit kisah yang boleh kita ketahui tentang Nabi Allah Idris alaihissalam. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ni lebih panjang lagi, sebab kisah Nabi Nuh ni dia ada banyak ayat yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang mana kita ulang kembali tentang silsilah nasab keturunan Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam bin Lamik bin Matushalah bin Khanuh ataupun Idris bin Yarid bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Shith bin Adam alaihi assalam. Baik, itu silsilah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Baik, cerita yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Okey. Berdasarkan kepada kalau kita nak tahu nama silsilah keturunan ini, disebutlah oleh sejarawan Islam, ada Ibnu Kathir pun ada disebut, Ibn Nasiruddin dan Dimashqi. Banyaklah kalau kita tengok sejarawan nasabun Islam membicarakan tentang nasab-nasab ini. Kelahiran Nabi Nuh alaihi salam dikatakan setelah 126 tahun daripada kematian Nabi Adam alaihi salam. After lebih daripada 120 tahun barulah Nabi Nuh alaihi salam dilahirkan. Ini telah disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kemudian berdasarkan kepada riwayat ahli kitab, jarak antara kelahiran Nabi Nuh dan kematian Adam pula sejauh lebih kurang 140 tahun. Dan jarak antara keduanya adalah 10 abad, sebagaimana yang diukapkan oleh Abu Hatim Ibn Hibban di dalam kitab sahihnya. Okey, bila mana ditanya, ya Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi? Nabi SAW bersabda, ya. Jadi orang tadi bertanya berapa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh. Beliau menjawab 10 abad. Yang ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dengan satu sanad yang dinilai oleh sebahagian para ulama sebagai hasan. Okey. Tetapi Ibnu Katsir menilai riwayat ini menepati syarat Imam Muslim, iaitu satu riwayat yang sahih. Dalam Sahih Al-Bukhari, dalam menerusi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, mengatakan bahawa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Okey. Satu abad ni maksudnya 100 tahun. Lebih kuranglah sekitar tu. Okey. Tetapi ini tidak menolak kemungkinan jarak tu mungkin lebih sikitlah daripada itu. Itu lebih kurang 10 abad.
Jadi itu kita nak tengok perbezaan zaman antara Nabi Nuh dan juga Nabi Adam alaihissalam. Ataupun yang dimaksudkan dengan abad di dalam riwayat tersebut bermaksud generasi. Yang tadi kita dah menyebut tentang keturunan kan, daripada Nabi Nuh, Lamik, Matusyalaf, Khanuh, Yarid, Mahlayil, Qainan, Anush, Syith, Adam. 10 generasi. Boleh jadi apa yang dimaksudkan dengan 10 abad tersebut bermaksud 10 generasi. Okay. Bila Nabi SAW kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik kurun adalah kurun aku yang aku hidup di zamannya ini, kemudian adalah mereka yang datang selepas daripadanya. Maksudnya Nabi gunakan perkataan kurun itu dengan bermaksud sebaik-baik generasi. Generasi aku iaitu generasi sahabat, kemudian generasi yang seterusnya. Secara umum Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah Azza wa Jal ketika manusia telah mula menyembah taghut, berhala. Kan Allah kata dalam Quran, kana an-nasu ummatan wahidah fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin. Manusia dulu merupakan satu umat yang bersatu di atas agama Allah. Kemudian bila mana manusia sudah mula berselisih, ada yang sudah mula menyelewengkan syariat Allah, ketika itulah Allah mengutuskan para rasul, para nabi. Maka Allah telah mengutuskan pada zaman Nabi Nuh sebagai rahmat bagi manusia, dan Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama yang diutuskan kepada penghuni bumi. Adalah salah satu daripada pandangan ulama yang kita kata rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh. Dalam hadis sahih jelas yang mengatakan bahawa bila manusia di mahsyar kelak, dia akan lari bertemu dengan Nabi Adam, kemudian lari bertemu dengan Nabi Nuh. Dia kata kepada Nabi Nuh, manusia kata, anta awwalur rusul, kamu adalah awal rasul yang diutuskan kepada manusia. Para ulama berbeza pandangan tentang umur Nabi Nuh ketika diutuskan oleh Allah. Ada yang mengatakan umur Nabi Nuh berusia 50 tahun ketika mana dilantik sebagai seorang rasul. Ada juga yang mengatakan 350 tahun. Ada yang kata 480 tahun. Pandangan ini telah diungkapkan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Pandangan yang ketiga tadi itu dinukilkan daripada Ibn Abbas. Allah menyebut kisah Nabi Nuh alaihi salam dalam pelbagai surah yang merangkumi beberapa plot-plot, kronologi dalam pelbagai surah. Dalam suratul A'raf, dalam suratul Yunus, dalam surah Hud, dalam suratul Anbiya, dalam surah Al-Mu'minun, surah Syu'ara, surah Al-Ankabut, As-Saffat, suratul Qamar. Kisah lebih kurang 8 surah yang mana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Baik. Now kita akan membacakan sebahagian. Kita akan pilih 2 surah yang panjang sikit menceritakan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sebelum kita akan mulakan sebelum kita akan mula memperincikan tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang pertama sekali dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang kisah surah Nuh. Ada surah Nuh sendiri. Boleh bukaan dalam juzuk 29 ada surah Nuh alaihi salam. Apa Allah kata? Inna arsalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Allah kata sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Nabi Nuh pun menyeru,
wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutuskan kepada kamu untuk nak memberikan peringatan yang terang lagi nyata, supaya kamu bersembah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan taatilah kepadaku. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Nabi Nuh kata supaya Allah ampunkan kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan berikan kepada kamu kehidupan yang tidak terkena dengan azab sampailah kepada satu tempoh yang telah ditetapkan, maka segeralah bertakwa, segeralah beribadah kepada Allah sebelum ajal yang tak dapat ditangguhkan. Kalau kamu mengetahui hakikat ini, tentulah kamu akan segera beriman. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh kata, aku berdoa wahai Tuhanku siang dan malam, aku telah berdakwah kepada kaumku, tetapi seruan aku tidak memberikan sedikit pun faedah kepada mereka selain daripada menambahkan mereka ini melarikan diri daripada aku. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Allah kata, dan sesungguhnya tiap-tiap kali aku menyeru mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka, mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dengan berselubung dengan pakaiannya, berdegil, penuh ingkar dan sombong serta bersikap melampau. Thumma inni da'utuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Kemudian aku telah menyeru mereka dengan terang-terang, dan selain itu aku berulang-ulang kali menyeru kepada mereka secara beramai-ramai dengan berterus terang dan menyeru mereka secara perseorangan dan perlahan-lahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Mohonlah ampun kepada Allah, mintalah istighfar kepada Allah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama, dan Dialah yang menghantar kepada kamu hujan lebat, rezeki yang mencurah-curah kepada kamu. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Dia yang telah membanyakkan harta-harta kamu, telah mengurniakan anak-anak yang ramai kepada kamu, telah memberikan kepada kamu kebun-kebun tanaman, dan telah memberikan kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Kenapa kamu tak menghargai kebesaran Allah, padahal sesungguhnya Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa Nabi Nuh? Takkah kamu tahu, kamu fikirkan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, dan Dia yang telah menjadikan bulan sebagai cahaya dan telah menjadikan matahari sebagai lampu yang terang benderang. Dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup daripada benda-benda asal daripada bumi dengan satu peningkatan pertumbuhan yang sempurna. Kemudian Dia akan kembalikan kamu semula ke bumi setelah, ataupun ke dalam tanah setelah kamu mati, dan mengeluarkan kamu daripadanya untuk dihidupkan kembali supaya dihitung amalan-amalan untuk diberikan ganjaran ataupun balasan. Dan Allah telah menjadikan bumi ini kepada kamu sebagai hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas kepadanya.
Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu malahu wa waladahu ma lam yazid maluhu wa waladuhu illa khasara. Betapa Nabi Nuh ni dia merayu kepada Allah. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menderhaka kepada aku dan mereka telah menurut orang-orang yang kaya, yang banyak harta benda daripada kalangan mereka. Mereka tak bertambah benda ini semua melainkan kerugian. Wa makaru makran kubbara, dan mereka telah melakukan satu komplot, konspirasi, tipu daya, rancangan yang amat besar jahatnya untuk nak menggulingkan Nabi Allah Nuh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ketua-ketua kabilah kaum pada zaman Nabi Nuh ni, dia hasut orang ramai. Dia kata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu. Maksudnya, jangan kamu tinggalkan berhala sembahan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Yang ini kita akan ceritakan sebentar lagi. Daripada mana datang berhala-berhala ni? Berhala ini wujud dah pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa qad adallu kathiran wa la tazididh zalimina illa dalala. Dan sesungguhnya pemuka-pemuka VVIP kaum kaum Nabi Nuh ketika itu telah menyesatkan kebanyakan umat manusia. Janganlah engkau wahai Tuhanku menambahkan orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Nabi Nuh pun dah mula rasa fed up, dah mula rasa kecewa. Mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. Disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka, mereka telah ditenggelamkan dengan banjir, dan satu banjir besar, taufan, dan pada akhirat nanti mereka akan dimasukkan dalam neraka dan mereka tidak akan beroleh sebarang pertolongan. Sebab hanya Allah sahaja yang boleh memberikan pertolongan. Subhanallah. Wa qala Nuhu rabbi la tadhar 'ala al-ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Apa kata Nabi Nuh alaihi salam? Dia merayu lagi kepada Allah, wahai Tuanku, janganlah engkau biarpun seorang yang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Maksudnya Nabi Nuh minta azab supaya mereka yang ingkar dan kufur kepada aku ini, semua mereka ini akan ditimpakan bala bencana, jangan tinggalkan seorang pun. Kerana sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka hidup, ya Allah, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang mana zuriat-zuriat mereka juga akan melakukan kekufuran dan dosa. Wahai Tuhanku, Nabi Nuh alaihi salam berdoa, ampunkanlah bagi aku dosaku, dosa kedua ibu bapaku. Subhanallah, ini satu hikmah. Nabi Nuh alaihi salam memulakan doanya yang pertama, tak dosa aku, tak dosa untuk kedua ibu bapa aku. Itu salah satu daripada cara kita berdoa pada Allah. Jangan minta dosa keampunan untuk kita semata-mata, dan minta juga untuk kedua ibu bapa kita. Dan Nabi Nuh doa, ya Allah, ampunkanlah juga orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Ampunkanlah sekalian orang-orang yang beriman daripada lelaki ataupun perempuan. Dan janganlah engkau tambah orang-orang yang zalim ini melainkan kebinasaan. Jadi itu salah satu daripada itu apa yang saya bacakan tadi, itu only dalam surah Nuh. Tapi sebenarnya apa yang kita ceritakan tadi itu banyak sangatlah tentang kisah Nabi Nuh alaihi salam yang telah diceritakan dalam lebih kurang 8 surah yang telah kita ceritakan tadi. Baik. Tadi kita ada sebut tentang Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Berhala-berhala yang telah disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Okey. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan ataupun menyebut bahawa nama ini adalah nama-nama orang saleh daripada kalangan Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal, maka syaitan telah membisikkan kepada kaum tersebut untuk nak membuat patung dalam majlis-majlis yang dulu biasa mereka gunakan. Mereka memberikan nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang saleh tersebut.
mereka pun melakukannya, dan pada waktu itu patung-patung tersebut masih belum disembah. Hanya dibuat macam satu monumen, satu patung ataupun tugu peringatan. Nobody masa tu is cuma syaitan ni dia nak bisik kepada manusia, kata takkanlah kamu nak biarkan orang-orang baik, orang-orang soleh begini dilupakan. Buatlah satu patung peringatan untuk nak memperingatkan orang tentang kebaikan dia. Satu hasutan yang cukup baik. Tetapi setelah mereka meninggal, maka akhirnya manusia sudah semakin jahil, syaitan bisik kepada next generation, akhirnya patung-patung tersebut pun telah disembah. Itu asal sejarah patung tersebut, dan mereka telah menyembah patung tersebut. Al-Imam Ibn Abi Hatim diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair, dia kata Wad, Yaghuth, Ya'uq, Suwa' dan Nasr, dan yang disebutkan dalam Al-Quran tu adalah nama anak-anak Nabi Adam asalnya. Nabi Adam ni ramailah anak yang kita dengar tu, Habil dan Qabil, tapi tengok tadi kita ada sebut Nabi Syith pun ada. Jadi dia kata nama-nama patung yang disembah ni sebenarnya asalnya adalah anak-anak Nabi Adam. Dan Wad adalah yang paling tua dan yang paling saleh, yang paling berbakti kepada Nabi Adam. Jadi itu asalnya orang-orang saleh daripada anak Nabi Adam, dan seterusnya itulah yang kita kata kisahnya. Kemudian dia buat tugu tu hanya untuk nak memperingati kesalehan orang tersebut. Kemudian akhirnya ia telah disembah oleh generasi yang seterusnya. So this is what we call is the dangerous of bid'ah. So jangan sesekali untuk kita mengabaikan tentang aspek bid'ah ini, kerana daripada bid'ah ini dia boleh membawa ke arah benda-benda yang syirik. So hati-hati dalam perkara ni. So kesimpulannya, patung-patung ni telah disembah oleh sekelompok manusia pada zaman tu. Jadi kemudianlah masa itulah Nabi Nuh AS diutuskan untuk nak menyeru dan berdakwah kepada masyarakat kaumnya supaya mereka ini tidak tersesat, tidak berterusan sesat. Okey. Kemudian is Nabi Nuh AS ni, dia seorang nabi yang fasih, yang tegas, yang bijaksana, sabar dalam kata-kata dia, dan dia orang yang sangat lembut lah dalam menyeru kepada kaumnya. Tadi dalam surah Nuh tu semua apa yang kita kata message yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita tengok macam mana Nabi Nuh sebut dalam surah Hud, wahai kaumku, bagaimanakah pandanganmu jika aku membawa bukti yang nyata daripada Tuhanku dan diberinya aku rahmat daripada sisinya, apakah kamu akan menerimanya? Maksudnya dia punya ayat dia ingatkan kepada kaumnya dengan penuh kelembutan, lemah lembut. Itu kalau kita renung kisah-kisah Nabi Nuh ni, kita boleh agak kenal dengan karakter dia. Macam mana dia punya uslub dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. Kan? Sampai Nabi Nuh alaihi salam dia pernah sebut, dia kata qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum. Tengok betapa lembut, kan? Nabi Nuh ada kata lagi, ya qaum la as'alukum alaihi malan in ajriya illa ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta apa-apa pun harta benda daripada kalian sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah daripada Allah. Maksudnya, aku nak menyampaikan dakwah ni, I have nothing. Aku tak ada kepentingan apa-apa. Aku tak minta supaya kamu berikan aku upah or whatsoever. Tetapi aku hanya mahukan ganjaran daripada Allah Azza wa Jal. Kan apa kata Nabi Nuh AS lagi? Aku sekali-kali tak akan mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka akan bertemu dengan Allah, Tuhannya. Jadi ayat Nabi Nuh ni memang sangat berhikmah, dan itulah apa yang kita dituntut dalam kita berdakwah, untuk nak kita berhikmah dengan mad'u kita. Nabi Nuh pernah kata lagi dalam surah Hud,
wahai kaumku, siapa lagi yang akan menolong daripada azab Allah jika aku mengusir mereka? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Allah pun ceritakan tentang kisah-kisah ni. Jadi subhanallah, itu antara seruan Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian orang kafir dia menjawab, kaum Nabi Nuh ni dia melawan. Itu sunnatullah lah. Maksudnya seruan-seruan Nabi ni semua akan ditentang. Apa kata kaum Nabi Nuh? Kata, wahai Nuh, sesungguhnya kamu telah berselisih dengan kami, dan kami telah memanjangkan bantahanmu terhadap ketua-tua kami, kaum kami. Okey, kau dah cakap banyak, maka sekarang datangkanlah azab yang kamu telah ancamkan kepada kami. Tadi kamu kata kalau kami ingkar, Tuhan kamu akan memberikan azab. Bawa datang azab tersebut kalau kamu termasuk orang yang benar. Ini macam kita tengok kadang-kadang ada kawan kita ni, bila kita tegur dia kata tak ada kena panah peti pun. Dia punya jawapan dia begitu. Jadi sampailah Nabi Nuh, dia beritahu, hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendakinya, dan sesekali kamu tak akan dapat melepaskan diri. Itu dia dibalas, iaitu Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Tak ada satu apa pun yang dapat melemahkannya, dan tak ada satu apa pun yang dapat menolak perintah Allah. Dialah yang telah mengatakan, berfirman, kun fayakun. Bila Allah mengatakan jadi, maka perkara tersebut benda tersebut akan menjadi. Nabi Nuh kata lagi, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihat aku jika aku hendak memberi nasihat kepadamu. Sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nabi Nuh pesan, Nabi Nuh sampaikan pesanan demi pesanan. Ratusan tahun lamanya dakwah Nabi Nuh ni bukan keleng-keleng kan. Lama kan, 950 tahun. Subhanallah. Kita ni baru dakwah 9 bulan dah rasa fed up kan. Dah rasa macam kecewa bila kita rasa macam orang menentang kita. Nabi Nuh ratusan tahun menyeru tanpa jemu. Masya Allah. Sampai Allah kata dalam surah Hud, dan diwahyukan kepada Nuh bahawa sekali-kali tidak akan beriman daripada kalangan kaummu kecuali orang yang telah beriman. Maksudnya Allah kata, dengan pengetahuan aku, it's enough. I know that they will not believe in you, melainkan whoever yang already follow you. Itu sahaja. Dan Allah kata kepada Nabi Nuh AS dalam surah Hud lagi, janganlah kamu bersedih tentang apa yang mereka katakan, apa yang mereka lakukan. Ini satu dorongan kepada Nabi Nuh dalam keadaan dia sangat bersedih. Allah pujuk Nabi Nuh AS, okay, jangan keadaan ini menambahkan lagi kesulitan dia, sebab sudah dekat waktu kemenangan. Akhirnya apa Allah kata kepada Nabi Nuh AS, buatlah bahtera, kapal dengan wahyu daripada kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dah khalas, maksudnya dah habis dah, tamat dah tempoh tu. Mereka semua akan ditenggelamkan. Now build what we call it an ark, ataupun apa kita kata bahtera ni kan. Saya pun tak tahu English dia ark ke ork ke. Tapi dalam bahasa Arab dipanggil sebagai safinah. Safinah tu boleh jadi sampan, boleh jadi satu kapal ataupun bahtera yang besar. Masa tu Nabi Nuh dah berputus harap lah. Dah rasa putus asa, dah rasa sangat kecewa. Jadi Allah kata kepada Nabi Nuh AS, sesungguhnya telah datang ketetapan janji daripada kami. Dan Nabi Nuh kata, ya Allah, sesungguhnya kaum ku telah mendustakan aku. Maka buatlah satu keputusan sekarang antara aku dan mereka, selamatkanlah aku dan orang-orang yang beriman yang bersama denganku. Masa itulah Allah suruh Nabi Nuh buat satu bahtera yang sangat besar, yang belum pernah ada yang semisal dengannya. Dan Allah telah beritahu kepada Nabi Nuh AS, sekarang ni akan datang tak lama lagi azab Allah yang tak dapat nak dihindarkan, dan tak ada siapa yang boleh tarik balik dah.
Boleh jadi masa tu Nabi Nuh ada rasa kesian sikit pada kaum dia bila tahu yang mereka semua akan diazab. Tapi Allah Azza wa Jalla dah kata dah habis dah. Kamu dah tak payah cakap, mereka itu semua akan diazab oleh Allah. Allah kata dalam surah Hud ayat 37, janganlah kamu berbicara dengan aku lagi tentang orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dah. Maksudnya tak payah nak merayu dah lah. Mujuk aku untuk nak selamatkan mereka. Mereka semua ni akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh pun mulalah buat bahtera. Bila mana kaum-kaum dia datang kepada Nabi Nuh, mereka akan mengejek dia. Ni kisah-kisah ni, apa yang kita cerita ni ada disebutkan dalam surah Hud alaihissalam. Dia orang polokkan, kata macam ni gila, apa hal pergi buat kapal besar-besar macam ni. Dia diejek, dihina, tapi Nabi Nuh hanya berdiam diri. Dan Nabi Nuh kata, nanti kamu akan tahu yang kamu akan ditimpa oleh azab yang sangat hina, yang kekal. Itu kita kata karakter orang kafir ni, mereka ini ada permusuhan yang mendalam, mereka ini tak tahu, mereka ini suka memperolok-perolokkan. Jadi itulah, maka akhirnya Nabi Nuh alaihi salam pun dibina bahtera. Maksudnya dalam suratul Baqarah Allah kata lagi, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, kan, agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia dan agar Muhammad itu boleh menjadi saksi atas perbuatan mereka. Baik. Kemudian tentang kapal yang dibina. Bila Allah perintahkan Nabi Nuh untuk nak, ni ada diceritakanlah, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk nak menanam satu pohon. Nabi Nuh pun tanam pohon tersebut. Ini ada diriwayatkan dalam kisah-kisah, asar-asar. Ibnu Katsir juga ada pernah menyebut ini. Pokok tersebut yang akan menjadi kayu untuk dibuat bahtera tu, dan perlu tunggu 100 tahun pokok tu punya usia. Dan selepas itu dia akan tebang pokok-pokok itu. Dalam riwayat kata selama 40 tahun Nabi Nuh tebang pohon itu. Pokok yang ditanam tu 100 tahun tunggu nak besar. 40 tahun kemudian nak cut pokok-pokok ni semua untuk nak ni. Ada yang riwayat kata 100 tahun juga. Ibn Ishaq ada riwayatkan daripada Thawri, dia kata jenis kayu yang dibuat daripada bahtera Nabi Nuh tu, ada yang kata daripada sejenis kayu jati, something like that. Ada yang kata ada daripada satu kayu apa dah, saya pun tak tahu kayu apa tu, yang ada disebutkan di dalam Nas Taurat. Dan Allah telah perintahkan, dalam riwayat Thawri, Allah telah perintahkan Nabi Nuh untuk buat satu bahtera yang sepanjang 80 hasta dan lebar dia 50 hasta. Dan kemudian akan dicat bahtera tu bahagian luar dengan ada sejenis material, dan kena buat satu shape yang mana dada bahtera tu boleh membelah air. Tapi Qatadah pula kata bahtera tersebut adalah sepanjang 300 hasta, lebar dia 50 hasta. Inilah yang ada disebutkan juga dalam Taurat. Hasan Basri kata panjang bahtera tersebut 600 hasta, 2 kali ganda lagi. Lebar dia 300 hasta. Dan ada juga daripada riwayat Ibn Abbas yang mengatakan bahawa bahtera tersebut panjangnya 1200 hasta, lebar dia 600 hasta, lagi besar. Dan ada juga riwayat yang mengatakan bahawa panjangnya 2000 hasta, lebarnya 100 hasta. Ini dia punya perbezaan dalam menyifatkan bahtera Nabi Nuh itu. Dan mereka semua mengatakan bahawa tinggi bahtera tersebut adalah 30 hasta. Dan bahtera tersebut dibina dengan 3 tingkat. Setiap tingkat dalam lebih kurang 10 hasta. Tinggi juga. Dan tingkat bawah disediakan untuk binatang lah. Haiwan-haiwan ternak. Kalau ada binatang-binatang buas, itu tingkat bawah. Bahagian tingkat yang kedua adalah untuk manusia. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Dan tingkat yang teratas sekali untuk segala jenis burung-burung.
Dan bahtera tu dia ada penutup lah di atasnya yang menutupi bahtera, macam satu bumbung lah. Allah berfirman yang menceritakan tentang Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka telah mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah petunjuk kami. Maksudnya Allah lah yang memberikan ilmu untuk nak membuat bahtera tersebut kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian apabila perintah kami telah datang, Allah kata dalam suratul Mu'minun ayat 27, maka telah datang air pun mula keluar. Dan mula keluar daripada bumi pun keluar air, dan Allah mula perintahkan kepada Nabi Nuh dan kawan-kawan dia untuk nak masuk ke dalam bahtera tu dengan setiap jenis yang binatang-binatang yang ada, kaum keluarga yang telah semua yang telah mendapat perintah. Allah kata, jangan bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim, mereka ni semua akan ditenggelamkan oleh Allah. Jadi apabila dah sampai wahyu daripada Allah, maka Nabi Nuh pun dibawa sepasang haiwan ke dalam bahtera tersebut. Setiap satu jenis dibawa sepasang, jantan, betina. Dan dibawa segala sesuatu yang bernyawa lah masa tu. Makanan pun bawa, apa yang boleh untuk nak melangsungkan zuriat keturunan, semua ni. Orang kafir je kena tinggal. Itu adalah perintah daripada Allah. Bila bumi ni dah mula keluarkan mata air, maksudnya air tu akan jadi cepat lah. Air hujan akan turun, bumi pun akan keluar air, mata air. Allah pun masa tu dah suruh semua binatang-binatang sepasang. Ini dalam surah Hud pun Allah kata, ketika perintah kami datang dan telah bumi ini telah memancarkan mata air, muatkankah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang, jantan dan betina, dan ahli keluargamu, kecuali orang-orang yang ingkar lah, dan juga masukkan juga orang-orang yang beriman. So ini arahan daripada Allah untuk nak bawa semua jenis binatang dan apa-apa yang boleh bawa. Dalam riwayat Ibn Abbas, jenis burung yang pertama sekali masuk ke dalam bahtera ini dikatakan adalah burung kakak tua. Wallahu alam daripada sudut kebenaran, tapi ini apa yang ada diceritakan. Dan haiwan yang terakhir sekali masuk ke dalam bahtera itu adalah keldai. Okay. Kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsir dia ada ceritakan, dia kata ayah dia Ibu Abu Hatim dia kisahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, setelah Nabi Nuh alaihi salam dibawa ke dalam bahtera dia semua sepasang, sahabat-sahabat Nabi Nuh pun tanya, macam mana kami dapat nak rasa tenang lah. Macam mana pula binatang-binatang, maksudnya macam mana semua nak rasa aman. Macam mana kita manusia nak rasa aman kalau ada singa? Maksudnya binatang ni sentiasa dia akan ada fight lah. Ini makan binatang ni kan, dia masukkan singa makan kambing. Jadi itu telah merosakkan keamanan di dalam kapal ni. Jadi Allah pun turunkan satu penyakit, sejenis penyakit demam, something like that, dan penyakit itulah yang pertama kali diturunkan ke bumi. Dan kemudian mereka mula mengeluh sebab ada tikus. Dia kata tikus ni dah rosakkan makanan dan harta benda kami. Maka ini ceritalah. Maka Allah mengilhamkan kepada singa untuk bersin. Maka bila dibersin, terkeluarlah kucing daripada singa tersebut, dan tikus tu pun sembunyi daripada kucing tersebut. Tapi riwayat ni tak sahih lah. Riwayat ni tak sahih. So ini saya cuma cerita riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dengan satu riwayat yang dhaif. So itu singa boleh bersin lah jadi kucing. Jadi Nabi Nuh pun tinggal dengan orang-orang yang beriman dalam bahtera ni dalam satu masa yang panjang. Dan riwayat Ibnu Abbas kata jumlah orang yang beriman ni dalam 80 orang je, termasuk kaum wanita. Ka'bil Ahbar diriwayatkan jumlahnya sekitar 72 orang. Ada yang kata sekitar 10 orang. Ada yang kata juga orang yang beriman ni Nabi Nuh, 3 orang anak dia, ipar dia, ada keluarga isteri dia,
dan beberapa orang. So tak ramai sebenarnya daripada kalangan manusia, daripada kalangan orang beriman dan keturunan keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh pun cakap, ya Allah, selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan aku. Some riwayat kata jumlah orang yang selamat cuma 7 orang sahaja di dalam bahtera tersebut. Okay. Kemudian isteri Nabi Nuh alaihi salam adalah isteri ataupun ibu kepada anak-anak Nabi Nuh. Siapa anak Nabi Nuh? Ham, Sam, Yafith dan Yam. Ataupun ahli kitab dipanggil Yam ni sebagai Kan'an. Kan'an ni adalah anak Nabi Nuh yang ingkar lah. Dalam Quran kan ada cerita tentang kisah anak Nabi Nuh yang dia tak mau ikut masuk dalam bahtera, itu Kan'an, ataupun disebut juga sebagai An. Isteri Nabi Nuh AS meninggal sebelum terjadinya ribut Taufan ni. Ada juga yang kata dia di seantara yang tenggelam sama-sama sebab dia kufur kepada Nabi Nuh AS. Ada juga daripada kalangan ahli kitab yang kata Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh juga antara yang telah masuk Islam, yang mana mereka ni ikut ke dalam bahtera. Ada berbagai version lah dalam riwayat tersebut, dan Nabi Nuh kata dalam surah Nuh, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Nabi Nuh minta, dan kemudian Allah kata, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera, ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan orang-orang yang alim. Dan berdoalah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada satu tempat yang diberkati, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Jadi Allah perintahkan pada Nabi Nuh untuk nak puji Allah yang telah menundukkan bahtera tersebut kepada Nabi Nuh, sehingga akhirnya bahtera tersebut telah selamat. Dan Allah pada awalnya diperintahkan orang beriman untuk nak berdoa supaya sentiasa diberikan ketetapan, kebaikan, barakah sampai ke akhirnya. Dan kemudiannya Nabi Nuh alaihi salam pun follow apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian Allah turunkan hujan, satu hujan yang sangat lebat, yang dikatakan tidak pernah berlaku hujan selebat itu, dan hujan itu macam satu gelombang yang sangat tinggi. Allah perintahkan bumi juga untuk nak keluarkan air yang memancut daripada bumi. Subhanallah, kita boleh bayangkan suasana yang dahsyat pada masa itu. Sampai ahli tafsir dia kata bahawa ketinggian air itu mencapai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi di bumi. Katakan sekarang ni gunung yang paling tinggi di bumi kita tahu Everest. Sebab kita tak tahulah, mungkin gunung tu gunung yang berada di sekitar Nabi Nuh, tapi air tersebut 15 hasta lebih tinggi daripada itu. Tenggelam semua gunung-gunung yang paling tinggi ni. So ini apa yang disebutkan oleh ahli kitab lah, ni sumber-sumber Israiliyat. Dan ada yang kata dia punya tinggi air tu mencecah sampai 80 hasta, yang telah menutup semua permukaan bumi, dataran yang rendah ataupun yang tinggi, pergunungan ataupun apa sekalipun, sampai tak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini, baik yang kecil ataupun yang besar. Kat situ mungkin adalah beberapa persoalan, macam mungkin kita akan tertanya, adakah manusia semuanya mati pada ketika itu kecuali mereka yang ada atas bahtera? Ataupun kawasan banjir itu hanya merangkumi kawasan Nabi Nuh alaihi salam? Maksudnya banjir itu naik di kawasan-kawasan sekitar tu, tetapi tidaklah sampai merobekkan menenggelamkan keseluruhan bumi. Wallahu ta'ala alam, saya tak ada jawapan dekat situlah. Sebab manusia masa tu mungkin tak ramai sangat. Daripada Nabi Nuh sampai Nabi Adam, adalah dalam 10 kurun, kan, dalam 10 abad. Ada ramai juga, tetapi tidak terlampau ramai. Jadi mereka yang beriman telah diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Jadi dalam Quran surah Hud, Nabi Nuh dipanggil anak dia, wahai anak aku, ya budayyar kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Wahai anak aku, naiklah bersama dengan aku dan janganlah kamu menjadi
orang-orang yang kafir. Tetapi anak dia bagi tahu, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Ya, wahai ayahku, relax. Aku akan cari tempat perlindungan dekat gunung yang boleh melindungi aku. No problem. I will not get ditenggelami oleh air tersebut. Nabi Nuh kata, tak ada siapa yang boleh melindungi kamu hari ini. Tak ada siapa yang boleh terselamat hari ini daripada azab Allah. Tiba-tiba gelombang pun Allah kata dalam surah Hud tu, dia datang menghalang, menjadi penghalang antara Nabi Nuh dan juga anaknya. Tenggelamkan anaknya. Maka akhirnya jadilah anak Nabi Nuh alaihi salam termasuk dalam kalangan orang yang ditenggelamkan. Ini kita kena faham. Sebab tu kita kena faham bahawa iman itu memang betul tak dapat diwarisi. Tak semestinya orang itu dikatakan keturunan Nabi, maka dia akan mengikut iman dan akhlak Nabi daripada keturunan dia. No. Tak semesti kita kata orang tu keturunan, misalnya Nabi Nuh alaihi salam, anak dia keturunan dia, zuriat direct dia, tetapi kufur kepada dia, tidak beriman. So, sebab tu dalam Islam lebih mengutamakan perhubungan di atas dasar ukhuwah fillah. Bukan semata-mata ukhuwah bin nasab. Bukan semata-mata ukhuwah disebabkan oleh persaudaraan, hubungan darah ini. Tidak. Islam tidak mengajar kita untuk bersikap asabiyah, klan, kekeluargaan, darah semata-mata. Tetapi Islam mengajar kita untuk nak menghargai ukhuwah. Yang pertama sekali adalah yang dibina di atas dasar iman. So kita mengasihi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sama-sama beriman, yang sama-sama memperjuangkan agama Allah ini, tidak kurang daripada kaum keluarga kita sendiri. Tetapi jika kaum keluarga kita itu memperjuangkan bersama dengan kita, beriman kepada Allah, of course mereka mempunyai hak sebagai hak kekerabatan. Nama anak Nabi Allah Nuh ini yang telah ditenggelamkan oleh air ini, sama ada kita panggil sebagai Yam ataupun Kan'an. Okay. Dia punya adik-beradik dia jadi Sam, Ham dan Yafith. Okay. Daripada keturunan Sam ni lah akan datang keturunan Arab. Dia Kan'an ni kafir. Dia lawan ayah dia semua dan akhirnya dia binasa. Dan Allah firman, wahai bumi, setelah tu telanlah airmu, wahai langit, hujan, maksudnya berhentilah. Air pun surut. Akhirnya Allah perintahkan kepada bahtera tersebut untuk berlabuh di atas bukit Judi, dan Allah kata binasalah orang-orang yang zalim. Di manakah bukit Judi? Pelbagai version riwayat yang kita dengar. Kalau kita tengok dokumentari ahli-ahli arkeologi, geologi, mereka ini berusahalah untuk nak locate tempat bahtera Nabi Nuh. Macam-macam teori yang kita boleh tonton. Nampak tempat-tempat gunung tu macam ada rupa-rupa macam rupa-rupa bahtera pun ada yang kata dekat Jordan, ada yang kata dekat tempat lain. Ini semua satu teori lah. Mereka ni cuba mencari. Dan manusia semua telah musnah, dan muka bumi ini tak ada lagi melainkan orang yang menyembah Allah Azza wa Jal. Habis air tersebut pun surut. Wa ghidal ma', Allah kata maka air pun telah surut. Wa qudiyal amr, settle lah mission. Perintah Allah telah settle. Wastawat 'alal judi, dan kemudian bahtera tersebut pun reda. Kemudian Nabi Nuh dalam sebuah hadis kata Nabi Nuh alaihi salam dia tinggal bersama dengan kaumnya selama lebih kurang 50 tahun. Dia pun tanam pohon selama 100 tahun. Pohon tersebut besar dan dipotong pokok tersebut untuk dijadikan bahtera. Itu kisah tadilah yang kita mention tadi. Kemudian akhirnya kisah bahtera Nabi Nuh alaihi salam ini telah disemadikan di dalam Al-Quran. Kita boleh baca kisah-kisah itu dalam surah-surah tersebut yang telah saya nyatakan tadi.
Baik. Kemudian mereka turun daripada Bahtera, dan dikatakan bahawa gunung Bukit Judi itu terletak di tanah Arab, di tanah Jazirah. Ada saya pun baru tengok itu macam jejak Rasul ke apa yang mereka cuba mencari, tapi tak adalah that solid evidence untuk nak kita mengatakan di situ ada Bahtera, cuma itu apa yang dipercayai. Kemudian semua keturunan Adam yang ada di muka bumi sekarang ni nasabnya berbalik kepada ketiga-tiga anak Nabi Nuh yang masih lagi berbaki, iaitu Sam, Ham dan juga Yafith. Kanaan tadi telah mati. Al-Imam Ahmad dikata dia bawa satu riwayat yang mengatakan bahawa Sam ini adalah bapa kepada bangsa Arab. Walaupun dalam hadis ini ada hadis tapi dengan sanad yang dhaif. Sam adalah daripada Sam ini keluarnya keturunan Arab, daripada Ham keluarnya bangsa Habsyah, mungkin Afrika, dan daripada Yafith ini keluarnya bangsa Romawi. Mungkin bangsa-bangsa Eropah ni keluar daripada Yafith. Tetapi Al-Imam Tirmizi pula dibawa satu riwayat yang lebih kurang dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi. Yang dimaksudkan dengan Romawi yang dalam hadis itu adalah orang-orang Yunan yang nasab dia kembali kepada Rumi bin Lubti bin Yunan bin Yafith bin Nuh. Itu asal usul kita panggil sebagai Yunani. Sebab Yunani ni adalah cucu kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian dalam satu riwayat Sa'id bin Musayyib, seorang tabi'in, dia kata anak Nabi Nuh ada 3 orang. Sam, Yafith dan Ham. Setiap daripada 3 anak Nabi Nuh ni dia ada 3 orang anak. Anak-anak Sam ni daripada dia ada keturunan bangsa Arab, Persia, Rom. Anak-anak Yafith datangnya keturunan Turki, Ya'juj, Ma'juj, dan anak-anak Ham ini datangnya keturunan Sudan dan Barbar. Ini serta-serta perbahasan sejarawan lah. So ada berbagai riwayat yang cuba untuk nak mengaitkan tentang riwayat dari sesugala keturunan manusia ini, sebab dikatakan bahawa semua manusia ini keturunannya datang kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam. Baik, itu apa yang dikisahkan tentang kisah Allah Nabi Nuh alaihi salam. Dan of course kita akan ambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam, yang mana antara pengajaran yang kita boleh petik daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam, hubungan antara manusia yang terjalin kerana ikatan kepercayaan dan persamaan akidah pendirian adalah lebih erat. Apa yang kita mention tadi, hubungan atas dasar iman, persaudaraan agama itu sepatutnya lebih erat, lebih kukuh daripada hanya persaudaraan yang terbina di atas dasar kekeluargaan semata-mata. Kerana itu para sahabat Nabi SAW kita boleh tengok mereka sanggup berpisah, sanggup berperang dengan kaum keluarga yang menentang Nabi SAW. Dan pada masa yang sama mereka memuliakan sahabat-sahabat Nabi SAW walaupun berbeza keturunan, berbeza kabilah, kerana hubungan itu di-appreciate atas dasar agama, atas dasar keimanan. Tengok Kan'an alaihissalam, Kan'an yang mana telah ditenggelamkan dalam banjir adalah anak kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi SAW pesan, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Dan dalam satu peribahasa kata, boleh jadi kamu akan memiliki seorang saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. So kadang-kadang kita boleh ada sahabat-sahabat yang mana sahabat-sahabat ini boleh jadi kaum keluarga seperti kaum keluarga kita yang lebih baik. Macam mana dia ini adik-beradik kita sendiri.
Subhanallah. Dan kemudian antara pengajaran yang paling besar kita boleh ambil daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam itu ialah kesabaran dalam berdakwah. Kesabaran Nabi Nuh ni luar biasa. Lama sungguh dia bersabar. Tengok tadi riwayat kata, dia nak tanam pokok tu pun 100 tahun nak tunggu. Dalam masa 100 tahun tu, tak ada orang beriman. Semua memperolok-olokkan dia. Dia boleh bayangkan tak betapa sunyinya life tu. Kan, 100 tahun tanam pokok, belum lagi nak tebang pokok-pokok tu untuk nak bertukang-tukang tu. Ambil masa another 40 ataupun 100 years yang disebutkan riwayat tadi. Lama sungguh berdakwah. Jadi dalam berdakwah ni kita kena bersabar, jangan cepat untuk nak menginginkan natijah. Jangan kita ingat, aku dah buat sebaik mungkin, aku dah spend a lot, aku telah berusaha sebaik mungkin, kenapa manusia ramai lagi, masyarakat masih ramai lagi yang tak dengar nasihat kita, kawan-kawan rapat kita mungkin tak dengar nasihat kita. Bila kita teringatkan tentang perkara tersebut, ingat balik tentang kisah Nabi Nuh, maka insya-Allah kesabaran kita itu akan motivasi kita akan meningkat, kita akan bersabar. Dan sebab tu kita tahu mereka ini adalah rasul-rasul ulul azm. Rasul-rasul ulul azmi ini adalah rasul-rasul yang diberikan ujian yang berat dalam sudut yang berbeza. Kita tengok Nabi Nuh ni mungkin tak nampak, tak didengar tentang ancaman-ancaman yang buruk sangat kepada Nabi Nuh. Kita dengar tentang kisah Nabi Musa, ancaman nyawa yang dahsyat. Nabi Nuh ni last tu yang dalam surah tadi kata, barulah kaumnya tiba-tiba nak cuba buat konspirasi kepada dia. Masa itulah Allah turunkan wahyu untuk nak selamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh ni diuji dengan satu tempoh yang kalau kita, ya Allah, boringnya, lamanya. Boleh ke nak bertahan selama ni beratus tahun nak berdakwah tu? Kan, 900 tahun lebih berdakwah. Subhanallah. Jadi apalah sangat usaha kita, masa yang kita telah spend dalam dakwah ini yang sangat-sangat singkat, yang baru je berapa bulan, baru je berapa tahun. Jangan terus kita menginginkan natijah dan hidayah itu milik Allah. Bayangkan orang beriman daripada kalangan Nabi Nuh alaihi salam, paling ramai tadi kita baca riwayat dalam sekitar 80 orang je. Ada riwayat 70 orang. Dan even riwayat yang kata 10 orang or less pun ada. Maksudnya Nabi Nuh alaihi salam ni tak ramai. Tapi subhanallah, at least sebagai contoh dalam kelas apa nama kita hari ni, at least di Zoom kita ada 100 orang. At least di Facebook pun kita ada dalam 70 orang. Di IG kita ada dalam 70 orang, di Facebook saya tak pasti ada berapa orang. At least ini pun dah jumlah yang lebih ramai daripada umat-umat apa nama Nabi Nuh yang beriman. Subhanallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, sampaikan agama Allah dengan penuh kesabaran, dan kemudian sentiasa berdoa kepada Allah, jangan putus harap, hargai orang-orang beriman yang berada di sekitar kita. InsyaAllah moga-moga kita dapat ambil ibrah dan pengajaran daripada kuliah kita pada malam ini. Dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi kisah Nabi yang seterusnya, iaitu kisah Nabi Hud alaihi salam, kemudian Nabi Saleh. Dia ada setengah daripada para Nabi ini kisah dia panjang, ada separuh daripada kisah para Nabi ini dia lebih pendek, depend on source riwayat yang kita ada semua. Antara kisah yang panjang Nabi Ibrahim, antara kisah yang panjang Nabi Musa. Itu insya-Allah kalau panjang, sangat panjang, maybe kita akan buat beberapa siri. Yang penting insya-Allah kita dapat ambil faedah dan manfaat daripada kisah-kisah para anbiya. Itulah ibrah, pengajaran kenapa hikmah Allah ceritakan banyak kisah-kisah dalam Quran, supaya kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut. Moga menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan, dalam dakwah kita insya-Allah. Baik. Jadi sekadar itu sahaja dulu untuk kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada penganjur, Kak Majini, sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabat kita semua yang lain, termasuk juga para penonton yang bersama dengan kita pada malam ini. Moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan Allah berkati kelas pengajian kita pada malam ini. Baik, sekian itu sahaja dulu daripada saya pada malam ini, dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu yang akan datang. Sekian dulu daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.